Hai, selamat pagi. Apa khabar semua? Hari ini kita akan bincang tentang topik kemahiran asas kaunseling, iaitu merupakan salah satu topik di dalam kursus PRS tahap muda. Seperti biasa, sila pastikan isikan kehadiran anda di Google Link. Lepas tu, pastikan tugasan PRS yang lepas sudah siap. Sediakan alat tulis buku log PRS yang warna ungu tu semasa kursus ini dijalankan, dan beri perhatian sepenuhnya semasa kelas dijalankan. Dan seperti biasa, anda kena isikan dalam buku log yang warna hijau tu untuk maklumat-maklumat berikut, iaitu buka muka surat 9, isikan dalam bilangan sebagai 5, tarikh 13 Mac, aktiviti khusus PRS Muda Kemahiran Kaunseling. Masa tuliskan pukul 6 hingga 6.45. Untuk hari ini, pagi ini, kita akan sentuh tiga topik yang utama dalam kursus PRS ni. Yang pertama, apakah itu kaunseling? Lepas itu, proses kaunseling sepintas lalu, dan kita akan bincangkan apakah itu kemahiran asas kaunseling. Topik pertama. Jadi, apakah itu kaunseling? Kalau kita tengok dekat sini, kaunseling merupakan satu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi. Kita tengok dalam bentuk carta apa yang dimaksudkan dan macam mana nak diaplikasikan di kalangan pembimbing rakan sebaya, apabila berjumpa dengan kawan yang meminta bantuan. Tadi kita sebut tentang proses perhubungan kan. Maksudnya ada dua pihak. Satu tu adalah pembimbing rakan sebaya. Satu itu adalah kawan ataupun rakan sekolah. Pihak seorang lagi adalah kawan atau rakan sekolah yang mana terdapat hubungan interaksi antara dua pihak. Terdapat hubungan komunikasi. Dan proses ini adalah satu proses yang sistematik. Sistematik bermaksud ia mempunyai langkah-langkah. Contohnya langkah 1 kena buat apa, langkah 2 kena buat apa. Dan kenapanya adanya proses sistematik ini? Proses sistematik ini untuk membantu kawan ataupun rakan sekolah untuk mencapai objektif atau maklumat yang telah ditetapkan. Contohnya, kalau katakan kawan ingin nak tahu cara-cara untuk memperbaiki, meningkatkan pencapaian akademik, jadi itu adalah maklumat. Dan dalam kaunseling ini, kaunseling terdapat dua bentuk. Satu itu secara individu, satu adalah secara kelompok. Jadi kita sambung dengan topik yang seterusnya, iaitu proses kaunseling. Jadi apakah yang akan dilalui oleh anda sebagai seorang PRS bersama dengan ini merupakan proses kaunseling. Terdapat 4 tahap, 4 peringkat. Yang nombor 1 adalah kita kena kenal kawan kita ataupun rakan sekolah kita. Jadi kita kena bina hubungan. Apabila kita nak bina hubungan, pastikan anda berjumpa dengan rakan anda dalam suasana selesa. Apa maksudnya suasana selesa? Suasana selesa bermaksud suasana yang senyap, yang tak terlalu panas. Contohnya kalau anda jumpa dengan kawan anda di kantin.
adalah tidak sesuai jikalau waktu itu adalah pelajar-pelajar sedang beratur untuk beli makanan sebab suasana di sana adalah sangat bising. Okey, perbincangan anda mungkin tidak kedua-dua pihak termasuk anda dengan kawan anda mungkin tidak dapat fokus dalam perbincangan anda. Okey, jarak fizikal apabila anda jumpa, anda duduk dan anda bincang, ada jarak yang tertentu. Tak boleh terlalu dekat sangat yang menjadikan kawan anda tidak selesa. Okey, seperti yang saya katakan tadi, dalam peringkat ini, bina hubungan, anda ingin mengenali kawan anda. Mengenali di sini bermaksudnya anda nak dapatkan maklumat asas daripada kawan anda. Contohnya umur berapa, contohnya agama dia apa, hobi, macam mana dia luangkan masa dan sebagainya. Okey. Kita sambung yang seterusnya. Okey, peringkat eksplorasi isu. Apa yang dimaksudkan dengan eksplorasi isu ni? Okey, eksplorasi isu ini anda dah kenali kawan anda. Sekarang anda nak tahu kenapa kawan anda nak jumpa dengan anda. Okey, ataupun apakah benda yang dia nak berkongsi dengan anda dengan lebih lanjut. So, eksplorasi isu ini bermaksudnya pada peringkat ini sebagai seorang PRS, anda kumpulkan maklumat isu. Okey, tadi kamu kumpulkan maklumat asas kan? Sekarang kamu kumpulkan maklumat berkenaan dengan masalah, okey, ataupun isu yang dihadapi oleh kawan anda. Okey, so anda lepas kamu kumpulkan secara lisan, okey, kamu dengar, kamu tanya soalan dan sebagainya, kamu catatkan maklumat isu itu, okey. Contoh yang anda boleh ketahui, maklumat yang anda boleh masukkan, okey. Catatkan adalah bilakah perkara itu berlaku, siapa yang terlibat, di mana ia berlaku, apakah kesan, okey, yang berlaku, okey, apakah kesan daripada peristiwa itu, ataupun kenapa peristiwa itu berlaku, apakah perasaan kawan anda, okey, apakah pandangan kawan anda dan sebagainya. Okey, dah kumpul, kena buat catatan. Kenapa kena buat catatan? Catatan untuk membolehkan anda ingat maklumat, okey, yang telah diterima. Okey. Tahap yang seterusnya kita pergi kepada tetapkan objektif. Kan tadi kan kita sebut tentang kaunseling kan. Kaunseling bukan bersembang kosong. Okey, kaunseling ada satu-satu objektif. Kenapa hari ini dia datang bincang dengan saya ataupun bincang dengan anda. Jadi kadang-kala dalam perkongsian itu kawan kamu bagi tahu banyak benda yang dia hadapi. Banyak masalah. Masalah dengan boyfriend, masalah dengan sekolah, masalah dengan cikgu, masalah dengan kawan. Banyak sangat. Okay. So, untuk tetapkan objektif, pilih satu isu untuk perbincangan. Okay. Satu isu maksudnya nak bincang tentang sekolah ke nak bincang tentang boyfriend? Nak bincang tentang guru ke nak bincang dengan ibu bapa ataupun ibu bapa? So, pilih satu. Dan lepas buat pilihan, okay, tetapkan hasrat yang ingin dicapai. Apa maksudnya hasrat? Hasrat maksudnya apakah benda yang nak dicapai? Apakah yang nak dinampak perubahan tu? Contoh, contoh dia nak bagi tahu, okay, saya sudah bergaduh dengan ayah. So, saya harap saya boleh berbaik semula dengan ayah. Okay, contoh. Itu adalah hasrat. Okay. So, dah lepas tahap ketiga, okay, kita tengok kepada bincang cara penyelesaian. Dah tahu masalah kan? Okay, sekarang kena tahu, okay, kena bincang, okay, cara untuk selesaikan masalah ini. Okay, so apakah tindakan yang boleh diambil dan sebagainya yang dicadangkan oleh kawan anda. Dia akan bincang dulu sebelum anda beri cadangan. Dengar dulu apa yang dia nak sampaikan. Okay? So,
Yang seterusnya iaitu, jadi dah tahu prosesnya, macam mana kaedahnya kita nak, iaitu kemahiran asas kaunseling. Kemahiran asas kaunseling ini ada beberapa kemahiran. Kita tengok dulu. Di sini saya hanya sebut 5 sahaja. Sebenarnya ada banyak lagi kemahiran-kemahiran yang tertentu. Jadi kita tengok kepada apa yang ada di sini ya. Kita ada kemahiran mendengar dengan aktif. Tujuannya untuk beri tumpuan, mengangguk, kontak mata, tanya jika tidak faham. Kemahiran menyoal. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. Ada 2. Soalan tertutup dan soalan terbuka. Soalan tertutup tujuannya untuk dapatkan maklumat secara spesifik. Soalan terbuka tujuannya untuk dapatkan maklumat yang lebih banyak. Kemahiran meminta penjelasan. Apabila anda tak faham, anda boleh minta maklumat yang lebih lanjut supaya anda boleh faham apakah perkara-perkara yang nak disampaikan oleh kawan anda. Seterusnya kita ada kemahiran melayan. Kemahiran melayan untuk merapatkan hubungan antara anda dengan kawan anda melalui wajah muka, melalui tahap tenaga. Kemahiran asas yang terakhir yang saya nak perkenalkan adalah kemahiran merumus. Apabila kita dengarkan, kadang-kala kan kita lupa. Sebab kawan kita kan banyak bercakap kan. Mungkin dia sebut tentang ayah, tentang ibu, tentang adik, tentang abang, tentang kakak. Last you pun dah lupa apa yang disebutkan oleh rakan anda. Sama juga dengan kadang-kala kamu berbincang kan. Berbincang sampai bersembang kosong. So kemahiran merumus ini membantu anda supaya anda boleh ingat apa yang disampaikan oleh kawan anda, boleh ingat cerita kawan anda, dan kawan anda juga dapat gambaran apa yang disampaikan dan memberi fokus balik kepada isu yang nak dibincangkan. So mungkin mula-mula dia sebut tentang masalah keluarga kan. Then dia akan sebut tentang kucing peliharaannya, warna kesukaan. Itu dah jauh dari masalah keluarga yang disebutkan. So kemahiran merumus ini membantu memberi fokus semula. Kita ada 2 jenis, iaitu rumusan kecil dan rumusan besar. So kita gunakan kes ini ya. Kita gunakan kes ini, anak gadis hilang ikut teman lelaki. Kita gunakan kes ini, katakan perempuan ini Natasha, Natasha, dia datang jumpa dengan kamu. Dia kawan baik kamu. Dia nak minta bantuan. So apa yang you boleh buat? Kita akan tengok dekat sini. Kita tengok dekat sini ya. Jadi tadi kan kita sebut tentang katakan ini Natasha. Natasha dia datang jumpa. Sebab dia lari dari rumah. So dia datang jumpa. Mula-mulanya kita bina hubungan. Kita pastikan kita jumpa dengan Natasha dalam keadaan yang selesa. Selesa. Kita jumpa dalam keadaan yang selesa. Kita jumpa di rumah yang dia tinggal tu dalam keadaan yang senyap. Tak panas. Dan lepas itu kita bina hubungan, kita cuba ingin dapatkan maklumat. Kita dah ketahui maklumat asas kan.
Okay. Kamu tanya, apa jadi? Okay. Dah kawan karib kan? Kamu dah tahu umur dia, dah tahu agama dia dan sebagainya. Okay. So, di sini kita bina hubungan. Itu adalah tahap 1. Kita sambung. Okay. Sekarang ni, kita pergi kepada eksplorasi isu. Okay. Eksplorasi isu kan, kita katakan tadi, kita nak fahami apa yang berlaku. Apakah isu yang berlaku. So, Natasha pun ceritalah kan. Oh, ayah saya ni. Dia marah saya, contoh. Contoh, okay. Dia marah saya, so saya rasa tak selesa. Dan saya ingin ikut saya punya boyfriend. So, saya pun tinggalkan rumah, okay. So dia tengok balik, dia pun kongsi lah, okay. Kongsikan isu, okay. So tadi saya kata siapa kan, okay, di mana. Lepas tu sebab, kesan. Lagi kita ada tadi kita sebut perasaan. Kita nak fahami dia, kita nak tanya pandangan. Okay. So siapa? Okay. Dia, contoh dia dengan ayah. Di mana? Okay, di rumah. Okay, apa yang berlaku? Kita tak tulis dekat sini Apa yang berlaku? Oh, gaduh. Contoh. Okay. Gaduh pasal apa? Gaduh pasal boyfriend. Ayah saya tak suka boyfriend saya. Kesan. Okay. Tinggal rumah. Okay. Tinggalkan rumah. Okay. Sekarang ni dia pun tak tahu mana nak pergi. Okay. Perasaan. Sedih. Marah. Okay. Pandangan. Dia kata, saya tak tahu mana nak pergi dah. Saya tak nak balik lagi. Contoh. Okay. So, dia punya pandangan. Okay. Lepas tu, kita masuk ke. Okay. Apabila kamu dengar-dengar. Okay. Jangan lupa buat catatan. Okay. Supaya kamu boleh ingat. Okay. Kita sambung tentang tetapkan. Tetap objektif. So, dia pun ceritalah banyak kan. Dah lama tak jumpa. Dia cerita pasal keluarga, pasal boyfriend, pasal kerja, okay, dan sebagainya. So, pilih satu isu. Okay. So, isu yang dipilih, dia kata, okay, saya nak baik semula dengan ayah. Okay. So, dia kata isu pilihannya adalah hubungan dengan ayah kan. So, hasrat. Dia dah cakap lah. Dia nak baik semula dengan ayah. Okay. So, apabila dah sampai dekat sini, last sekali, kita bincang cara penyelesaian. Okay. So, ibu tanyalah cara penyelesaian. Okay. So, Natasha kata, boleh tak you fikirkan, contohnya you adalah PRS kan, you sedang jumpa dengan Natasha kan. So, you bincanglah. Natasha, jadi apa yang you nak buat sekarang supaya anda boleh baik semula dengan ayah anda? So, Natasha pun cakaplah, oh, saya nak WhatsApp ayah saya. Okay, saya nak minta maaf. Okay, dengan ayah saya. Okay, so ini adalah proses counselling. Kamu tengok dari sini ya. Okay, proses counselling sedang berlaku. Okay,
dari tahap 1 bina hubungan, okay, eksplorasi isu, lepas tu tahap tetapkan objektif, lepas tu last sekali bincang cara penyelesaian. Jadi semasa kita buat ini kan, okay, kita juga aplikasikan kemahiran. So bina hubungan kita lebih kepada kemahiran apa? Kemahiran mendengar. Kemahiran melayan. Okay? So lepas tu, okay, kemahiran dengar. Eksplorasi isu pula, kita gunakan kemahiran menyoal. Okay, kita minta kemahiran, minta penjelasan. Okay, dan okay, kita tengok dekat sini dalam tetapkan objektif kan. Okay, kita juga ada kemahiran di sini. Kemahiran menyoal. Okay. Kemahiran minta penjelasan. Okay. Akhir sekali, bincang tentang cara penyelesaian kan. Okay. Ini adalah kemahiran merumus. Okay. Kalau you tengok dekat sini ya, kamu akan nampak ia sebenarnya gabungan tau. Dalam satu proses itu sebenarnya adalah gabungan antara tahap-tahap ini dengan kemahiran asas. Okay. So dari sini kan kamu akan nampak apabila kamu sedang berbincang dengan kawan kan. Okay, perbincangan antara anda dengan Natasha kan sebenarnya adalah proses bersama dengan kemahiran asas. Okay, so itu secara rumusannya. Okay, yang kita tadi saya memperkenalkan proses dan kemahiran kan. Dan ini merupakan cara aplikasi yang paling asas. Okay, so saya harap yang ini memberi idea kepada anda. Okay, apa yang anda boleh lakukan semasa anda jumpa dengan kawan-kawan yang minta bantuan daripada kamu. Okay, so kita akan tengok yang seterusnya. Okay, so tadi kita dah habis 3 subtopik. Jadi kita sambung dengan tugasan, iaitu isikan kehadiran di Google Link seperti biasa. Tontoni YouTube, jangan lupa untuk kukuhkan lagi kamu punya pengetahuan dalam kemahiran asas kaunseling. Okay, bahan tambahan yang anda boleh baca dan juga lengkapkan Google Form. Okay, jadi pagi ini sampai di sini sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi